Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua dengar? Kalau dengar tulis kat chat. Okey, asalnya semua dengar. Okey. So, sama sekali selamat datang ke rancangan wacana online, satu siri yang dianjurkan oleh Ikatan Muslim Indonesia, ISMA US Canada. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada minggu lepas, yang mana siri wacana minggu lepas membincangkan tentang hubungan muslim dan non-muslim. Dan hari ini kita akan sambung bahagian yang kedua. Dan pada hari ini kita akan lebih detail lah bincangannya. Jadi sebelum saya teruskan, pertama sekali ingin saya terangkan format dia. Jadi wacana kali ini insyaAllah kita akan buat dalam masa lebih kurang sejam untuk sesi pembentangan. Dan sesi yang kedua akan berlangsung sejam juga ataupun bergantung pada soalan. Dan kemudian akan disambung dengan sesi konklusi ataupun penghubungan oleh saudara Zaizul lah. Jadi sebagai pengenalan untuk recap balik, saudara Zaizul merupakan mantan Presiden Persatuan Belia Islam Nasional pembina dan kini dia bertugas sebagai Ketua Biro Tarbiyah bagi Ikatan Muslim Malaysia US. Jadi sebelum tu kita akan ada sedikit poll lah, survey. Nak tengok macam mana berapa ramai kat sini yang dah apa ni? Kita nak tengok berapa ramai kat sini yang dah menyertai perbincangan yang lepas lah supaya kita boleh so boleh tekan je kat sini, lepas tu kat bawah tu ada button finish survey. Okay, so jadi tanpa menyia masa lagi lah, kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, hubungan Muslim dan non-Muslim, bahagian yang kedua. Dan saya akan serahkan majlis ni kepada saudara saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, video tak keluar. Okey, baru keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah kita mulakan perbincangan kita siri kedua. Tapi tadi tengok survey tadi nampak macam dah tak ada dah survey tu. Nampak macam baguslah, at least kebanyakan dah ikut perbincangan pertama ataupun dah tengok rakaman yang diuploadkan di YouTube. Jadi kita boleh sambung perbincangan tu dengan lebih senang sikit lah. Sebab harapnya kita berada pada page yang sama, berada pada halaman yang sama. Ikhwah dan akhwat yang dikasihi, bila kita bincangkan hubungan Muslim dengan non-Muslim, kita tak lari daripada berpegang kepada Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama kita. Sebagaimana yang kita tahu, kefahaman Islam yang kita ambil hari ini yang kita gunakan berdasarkan usul 20 Imam Hasan Banna. Usul kedua Hasan Banna kata dalam usul kedua, Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama untuk mengetahui hukum hakam Islam. Al-Quran difahami menurut kaedah-kaedah bahasa Arab dengan tidak memberat dan tidak meringankan. Hadis pula difahami melalui periwayat-periwayat hadis yang dipercayai.
melalui riwayat hadis yang dipercayai ataupun kita sebut juga sebagai rijal hadis yang sahih. Jadi itulah dua sumber utama kita, dan interaksi kita dengan dua sumber utama ni pun dengan disiplinnya tertentu, dengan sumbernya tertentu. Jadi kita bukan tafsirkan ayat Quran sebarangan, dan kita bukan ambil hadis sebarangan. Itu satu yang kita, jadi sebelum kita bincang apa-apa pun kita tetapkan tu kita punya frame of reference. Balik kepada perbincangan kita, ni. Okey, recap sikit. Perbincangan yang sebelum ni, 1 Februari kita bincang asas-asas hubungan Islam dengan bukan Islam, hak dan tanggungjawab masing-masing, pengajaran daripada Quran dan Sunnah. Kita bawa contoh beberapa ayat Quran, dan kita bawa contoh beberapa pengajaran-pengajaran daripada sirah Rasulullah SAW. Dan akhirnya kita bincang juga non-Muslim dalam masyarakat Islam. Okey. Ini ruang lingkup perbincangan lain. Dan pada perbincangan lalu kita simpulkan perbincangan kita pada beberapa noktah penting. Yang pertama, kepelbagaian pendekatan Quran dan Sunnah berdasarkan situasi. Kita tengok macam-macam jenis ayat Quran berkait dengan orang kafir ni. Ada yang lembut, ada yang keras. Dan setiap satu tu ada situasi dia kan. Ada tempat kat mana kita kena implement. Dan salah implement, kita akan buat kesimpulan yang salah kan. Ataupun kalau kita ambil sebahagian saja tanpa tengok keseluruhan, tanpa tengok the big picture, kemungkinan kita akan macam orang buta tengok gajah lah kan. Ada orang pegang dia kata dinding, ada orang pegang dia kata tali kan. Jadi kita tak nak kita berinteraksi dengan agama kita ni macam tu. Jadi kita kena cuba usahakan untuk kita dapat kefahaman yang menyeluruh, kefahaman yang syumul, kefahaman Islam yang jelas daripada sumber-sumber yang asal. Lepas tu juga kita simpulkan juga kepentingan memahami dan menghargai Islam sebagai cara hidup yang syumul. Jadi kalau kita tengok Islam tu sebagai spiritualism saja ke, atau ibadah-ibadah tertentu saja ke, maka susah untuk kita faham apa peranan kita dalam hubungan kita dengan orang non-Muslim. Dan akhirnya kita letak kesimpulan, kita kena letakkan diri kita sebagai da'i Islam. Selepas daripada perbincangan 1 Februari itu, awal bulan itu, ada beberapa soalan yang saya terima daripada email, daripada ada yang tulis juga dalam poll yang kita letak di page ISMA Web Canada, ISMA US Canada tu, page Facebook. Kita seolah-olah isu adakah semua orang kafir masuk neraka ni seolah-olah jadi satu soalan besar kan. Dan isu ni sebenarnya, untuk jawab isu ni kita akan tengok sikit sebelum kita sambung bincangan kita akan tengok sikit beberapa pandangan kan. Lepas tu isu juga perbezaan istilah, ada orang timbulkan lagi, walaupun sesi lepas tu kita dah clarify non-Muslim dengan adakah semua non-Muslim kafir, ataupun adakah ni perbezaan istilah ni seolah-olah macam cukup, saya pun tak tahu sebab apa dia jadi cukup mengelirukan, tapi seolah-olah dah banyak persoalan pasal tu kan. Ada beberapa orang email pasal tu. Lepas tu ada juga email yang berkait dengan pendapat Maududi kan. Dia kata Allah ada pendapat daripada Abu Alam Maududi sebut Allah tak azab orang yang selagi tak sampai seruan Islam kepadanya. Jadi disebutkan kat sini, Allah dengan kebijaksanaan dia, Allah dengan kebijaksanaan Allah tu, dia takkan menzalimi hamba-hambanya yang bukan Islam, bukan salah dia lah. Dia sebab wahyu tak sampai kepada dia kan. Ada soalan lagi tu, macam mana kalau ada orang duduk kat pulau, tak pernah sampai orang Islam kat situ, dia tak tahu apa berlaku keliling dia. Ni soalan macam tu kan.
Dan ada petikan kat sini disebut petikan daripada tulisan Abu Alam Maududi disebut sudah tentu dengan kebijaksanaan Allah, rahmat dan adilnya Allah tidak akan menghukum manusia apabila mereka tergelincir daripada landasan hidup sebenar sedangkan mereka tidak pernah mengetahui jalan yang boleh memimpin mereka ke arah kebaikan atau jalan yang boleh menyelamatkan mereka daripada dosa sedangkan mereka tidak mengetahui jalan sebenar yang dapat mengangkat martabat mereka ke arah insan yang sempurna. Tidak mungkin ini dilakukan oleh Allah, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang menyifatkan dirinya sebagai Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah dalam banyak ayat Quran yang disebutkan dalam kitab suci yang mulia. Ini contoh daripada tulisan Abu Alam Maududi dalam risalah Syahadatul Haq. Okey. Bentar ya, ada masalah connection daripada kencang. Sekejap tengah ada masalah technical sekejap. Audio dan video tak ada apa connection mungkin. Testing 1 2 3 okey. Okey, jelas. Okey. Alhamdulillah we're back online. Uh, kat mana tadi? Poin terakhir kan pendapat Al-Asy'ari dengan Maturidi kan? Testing. Ya, sebelum tu lagi masa yang terakhir kita cakap pasal cara tahap. Oh, yang terakhir cakap pasal Asy'aratul Haq. Okey, pendapat Maududi. Yang tu clear Pendapat Maududi antara petikan daripada Risalah Syahadatul Haq Maududi sebut sudah tentu dengan kebijaksanaan, rahmat dan adilnya Allah tidak akan menghukum hamba, Allah tidak akan menghukum manusia apabila mereka tergelincir daripada landasan hidup sebenar sedangkan mereka tidak pernah mengetahui jalan yang boleh memimpin mereka ke arah kebaikan atau jalan yang boleh menyelamatkan mereka daripada dosa.
sedangkan mereka tidak mengetahui jalan sebenar yang dapat mengangkat martabat mereka ke arah insan yang sempurna. Tidak mungkin ini akan dilakukan oleh Allah yang Maha Mulia, Tuhan yang menyifatkan dirinya sebagai Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah dalam banyak ayat Al-Quran yang disebut dalam kitab suci yang mulia. Jadi ini contoh yang kita yang ambil daripada risalah Syahadatul Haq Al-Maududi. Itu satu pandangan daripada Al-Maududi. Lepas tu di sana lagi ada satu pandangan, ada soalan berkenaan dengan pendapat Al-Asy'ari dengan Maturidi kan. Kalau kita tengok Asy'ari dan Maturidi adalah dua mazhab akidah. Dua mazhab akidah yang penting, yang mana kebanyakan, kalau tengok kebanyakan pengajaran tradisional Melayu memang ambil pembelajaran akidah kita daripada Al-Asy'ari ataupun Maturidi. Tapi kalau kita tengok detail dari sudut ada yang dipersoalkan tu, ada perbezaan antara Asy'ari dengan Maturidi dari sudut dari sudut non-Muslim kan. Adakah semua non-Muslim kafir ataupun adakah yang kat sini dekat slide ni saya ambil bulat-bulat ni KMP pada soalan ni. Panjang soalan ni. KMP soalan ni. Dia akidah Asy'ariyah seperti diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, manusia tidak sampai ke tahap manusia yang tidak sampai seruan Islam atau sampai namun seruan yang tidak benar tidak dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kerana Imam Asy'ari berpendapat akal manusia tidak mampu membezakan yang baik dan buruk tanpa bantuan wahyu kan, tanpa bantuan divine revelation daripada iaitu Al-Quran dan Sunnah. Justru bukan semua non-Muslim adalah kafir, ingkar ataupun dia anggap bukan semua yang non-Muslim ni adalah kafir kan, sebab wahyu tak sampai kepada dia. Dan satu lagi yang Maturidi pendapat manusia tu sendirinya mampu bezakan antara baik dengan buruk walaupun tanpa wahyu kan. Dan kewujudan Tuhan tu seolah-olah sangat clear kan. Dan kebenaran Islam boleh dinilai melalui rational perception, seolah-olah orang tak perlu sampai wahyu direct kepada dia boleh bezakan. Justru daripada statement tu dia kata setiap non-Muslim adalah kafir kan. Kalau dia ingkar dengan kebenaran, dia still kafir. Jadi dua pendapat yang berbeza. Dua pandangan yang berbeza yang mana kesan dia, satu kata orang kafir akan dihukum, satu kata orang kafir tak dihukum. Lepas tu ada lagi satu ayat Quran yang juga yang juga dirujuk kan. Ni antara ayat yang cuba ingat balik masa slot lepas lah, tapi tak datang. Akhirnya jumpa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Atau surah Isra ayat 15. Dia sebut kat sini, sesiapa yang beroleh hidayah man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Maka sesungguhnya faedah hidayah tu adalah terpulang pada dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yudhillu 'alaiha. Dan siapa yang sesat sesungguhnya kesan keburukan kesesatan tu dia sendiri yang tanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang yang boleh mikul tidak akan mikul dosa perbuatan orang lain. Lepas tu dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Online ke? Dia dah putus balik. Online. Okey. Okey. So daripada beberapa pandangan dari ayat Quran ni, seolah-olah kita nampak bahawa dia berat kepada orang kafir, ada juga orang kafir yang tak dihukum kan. Tapi kat situ bila kita bincang isu ni, apa yang penting bagi kita? Apa yang penting bagi kita? Apa pendirian kita kan? Ni ambil daripada
usul ke-16 Hassan al-Banna bila bincang terutama bila kita bincang adakah non-Muslim beza dengan kafir apa. Hassan al-Banna kata kita gunalah berdepanlah dengan istilah apa pun, berdepanlah dengan lafaz-lafaz syariat apa pun ataupun istilah-istilah apa pun, maka pengukuran kita nak nilai satu benda tu haruslah berdasarkan hakikat benda tu, bukan daripada nama yang diberikan. Nak bagi nama non-Muslim ke, nak bagi nama not yet Muslim ke, nak bagi nama kafir ke, nak bagi nama apa pun, kita kena tengok. Dia kata Hassan al-Banna ajar berdepan dengan istilah apa pun, dia tengok hakikat benda tu kan. Hakikat benda tu dan bukan nama yang diberikan. Orang boleh bagi nama macam-macam, tapi yang penting kita tengok apa inti dia dan apa yang dimaksudkan sebenarnya. So lepas tu ada juga tulisan Maududi lain yang terutama dalam buku Asas-Asas Islam disebut kufur juga bukan tak semuanya bererti ingkar. Kufur juga bererti terlindung. Kufur juga bererti tertutup. Kufur juga bererti terhijab kan. Jadi orang kafir itu seolah-olah ada dinding yang memisahkan dia dengan fitrah dia. Ada dinding yang memisahkan dia dengan fitrah asal dia yang Islam kan. Sebab dia lahir dalam fitrahnya Islam. Lepas tu dia membesar dalam environment dia yang akhirnya mewujudkan ada seolah-olah dinding yang memisahkan dia dengan fitrah dia. Yang mana bila terbukanya dinding tu, barulah dia nampak Islam tu kan. Jadi kita tengok bila sebut kufur, kafir tu dalam kata macam tu, tak kisahlah sama ada orang tu non-Muslim ke ataupun dia kafir ke, dia ingkar ke. Istilah kafir, kufur tu merangkumi semua tu kan. Jadi bila berdepan dengan istilah banyak, apa tindakan kita kan? Balik kepada kita nak bincang panjang lebar orang kafir ni masuk neraka ke tak, dihukum ke tak, apa yang jadi pada dia hari kiamat ni. Akhirnya kalau bincang benda-benda yang akhirnya tak bawa kepada amal kita rugi kan. Jadi kita tengok balik bila berdepan dengan banyak-banyak pandangan tu, akhirnya kita kena ambil pendirian yang akhirnya bawa kepada amal. Bawa kepada amal, apa contohnya? Kalau lah kita kata orang kafir orang kafir tak akan diazab. Adakah kita akan, tak apalah, kita biarlah orang kafir tapi nanti dia mati pun tak ada azab bagi dia. Adakah macam tu tindakan kita kan? Jadi persoalan bila bincang dengan panjang lebar istilah-istilah, bila bincang panjang lebar perbahasan ulama lama apa semua ni, ulama terdahulu ni, penting untuk kita tahu pandangan-pandangan terdahulu, tapi akhirnya yang kita nak pegang ni, adakah yang akhirnya akan menolak kita kan? Akan menolak kita untuk beramal. Kalau kita bincang banyak lebar, ambil buku ni, ambil rujukan ni, habiskan masa berbincang, lepas tu akhirnya kita, okeylah, aku dah faham, so kita tak buat apa-apa, maka kita adalah orang yang rugi kan. Sebab kat situ, kalaulah kata orang tu tak diazab pun, sebenarnya kita masih, kita masih belum melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ummatan wasatan. Dalam risalah Syahadatul Haq Maududi juga sebut, istilah ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas kan. Kita ni akhirnya umat pertengahan, umat yang menyambung yang akhirnya jadi syuhada 'alan nas, jadi saksi ke atas manusia kan. Kalau katalah ada lagi, kalau ada macam soalan minggu lepas, ada orang duduk kat pulau, sepatutnya yang tak dapat Islam punya, sepatutnya benda itulah yang menolak kita untuk beramal. Akhirnya tak ada orang yang boleh berada dalam situasi itu. Akhirnya orang Muslim dah sampaikan Islam ni dengan cara yang terbaik, tunjuk contoh, tunjuk pelaksanaan Islam, tunjuk praktikalnya Islam, tunjuklah semua ni. Akhirnya dah tak ada orang yang boleh bagi alasan, Islam tak sampai pada dia. Patutnya itulah pendirian kita, bukan kita kata, dia takkan diazab, so kita biar je lah dia kan. Jadi akhirnya bila kita bincang banyak lebar ni, biarlah kita buat pendirian yang membawa kepada amal. Akhirnya perbincangan banyak lebar ni akhirnya menolak kita untuk beramal lebih lagi lah dengan Islam kan. Menyampaikan Islam tu lebih lagi pada orang non-Muslim keliling kita. Dan kita lah yang sepatutnya bagi kefahaman Islam tu sampaikan Islam tu kepada orang keliling kita. Jadi dia bincang banyak lebar, tunjuk pendapat ulama sana sini, akhirnya biarlah ada tindakan di pihak kita. Bukan
bukan kepada bukan bincang panjang lebar, lepas tu sekadar uh, nak apa nama sekadar jadi keyboard warrior je ke, macam tu lah. Okey, lepas tu bila kita ana rasa kita boleh tutup perbincangan bab yang persoalan-soalan berkait dengan adakah orang kafir masuk neraka ke, adakah semua orang kafir ke, tu cukup lah kita discuss soalan yang macam tu. Lepas tu berapa penekanan yang nak buat juga kan, sebab benda ni benda yang berlaku keliling kita. Hukum berbuat zalim kepada orang kafir walaupun mereka daripada negara hak, walaupun mereka dalam negara perang. Okey, saya nak baca sikit petikan petikan daripada buku Dunia Islam Kini, Dr. Yusof Taufik Yusof Al-Wa'i ni. Dia sebut para ulama berkata, apabila seseorang Muslim memasuki Dar al-Harb, maksudnya kita masuk dalam negara kafir yang berperang dengan orang Islam, dan yang mengisytiharkan perang terhadap Islam, dia memasuki negara tersebut melalui perlindungan keamanan. Tapi dia masuk melalui perlindungan keamanan, bukan maksudnya ikutlah dia apply visa elok apa semua, masuk dan melalui perlindungan keamanan. Kemudian dia mengambil harta orang kafir harbi di negara tersebut melalui urusan perdagangan, wadiah atau urusan niaga dia lah, belian atau jualan secara hutang atau pelaburan atau apa sajalah. Maka nilai harta yang diambil itu wajib dilangsaikan kepada kafir harbi tersebut mengikut tuntutan kontrak, mengikut akad. Jadi apa maksud dia? Orang ni masuk ke negara yang berperang dengan orang Islam ni. Tapi bila dia masuk dengan perlindungan keamanan tu, maka dia kena tunaikan hak, macamlah dia bermuamalat dengan orang Islam jugalah kan. Lepas tu bila orang kafir harbi tersebut keluar daripada negaranya ke negara Islam, sama je juga bila orang daripada negara kafir harbi, kafir yang berperang dengan orang Islam ni, masuk ke negara Islam melalui perlindungan keamanan, hakim hendaklah menjatuhkan hukuman ke atas Muslim tadi agar dia melunaskan kewangan tersebut menggunakan hartanya. Maksudnya dalam situasi tadi orang Islam pergi dengan negara orang kafir yang berperang, lepas tu dia ambil harta orang kafir apa semua. Lepas tu kalaulah orang kafir tu datang ke negara Islam balik, nak tuntut balik harta dia tu, maka hakim kena jatuhkan hukuman ke atas Muslim yang tak bayar tadi lah, yang mengambil harta tu. Itu sebagaimana dia menjatuhkan hukuman bagi orang Muslim dalam negara Islam juga. Jadi tu dia punya apa nama pengajaran ni dalam keadaan negara perang. Dia kata ini kerana hukum hakam ke atas Muslim tetap berjalan di mana sahaja dia berada. Ni yang tulis kat depan, kat atas ni. Yang tu dalam kan negara perang. Jadi maksudnya saya bawa contoh ni supaya akhirnya kita tahu bahawa kalaulah berlaku macam apa yang berlaku, yang dikatakan berlaku kan, orang kata orang Islam buat serangan dekat negara, buat bom ke apa ke, kalaulah orang tu buat atas nama Islam katanya di negara bukan Islam, sedangkan dia masuk dalam negara tersebut melalui perlindungan keamanan, melalui jalan aman lah. Jadi maksudnya benda tu benda yang bukan sebahagian daripada kefahaman kita lah, benda yang salah lah. Benda yang kita kena kata benda tu salah dan bukan sebahagian daripada Islam kan. Okey, ni penekanan penting sebab bila kita bincang isu Muslim dengan non-Muslim ni, memang betul ada hukum yang kata kafir tu halal darah dia kan, halal harta dia. Tapi dalam situasi halal darah dan harta tu dalam situasi tertentu kan, dalam situasi perang, dalam situasi yang memang berlaku perang lah kan. Bukan, dan negara perang pun kalau dia masuk secara aman, dia kena tunaikan hak dia, hak yang macam kita sebut tadi. Jadi ni satu okey.
Ini satu penekanan penting lah. Yang sebab kita tak nak berlaku salah faham, kita tak nak berlaku nanti apa nama, tak nak kita dikaitkan dengan kefahaman yang salah kan. Kefahaman kita apa nama, uh, target orang kafir yang datang ke negara Islam ke kan. Macam soalan macam apa yang berlaku di Indonesia beberapa tahun lepas kan, tempat yang orang Islam, orang bukan Islam datang tu, Bali tu, dia bom kan. Dia kata ni orang bukan Islam datang buat kecoh kat negara Islam kan. So negara, apa nama, situasi yang macam tu tak sepatutnya berlaku lah. Dan juga tak sepatutnya berlaku orang Islam datang ke negara bukan Islam, lepas tu bom sana bom sini ke, tu benda yang tak sepatutnya berlaku. Walaupun sampai sekarang kita tak nampak satu bukti kukuh orang Islam yang buat, tapi kita tak nafikan bahawa ada orang Islam yang berpandangan macam tu kan. Ada orang Islam yang berpandangan harta orang kafir ni apa nama, harta orang kafir ni halal, so dia boleh tipu. Ada apa ni, darah orang kafir ni halal, so dia orang boleh bunuh. Itu benda yang kena dilakukan pada tempatnya kan. Bukan senang-senang boleh boleh dibuat macam tu je lah. Okey, lepas tu ni pelbagai persoalan yang kita sebut bila yang kita bawa daripada minggu lepas kan. Sebab ada benda yang kita tak dapat bincangkan. Kita bincangkan banyak ayat yang panjang-panjang minggu lepas, kita tak boleh nak bincangkan benda yang direct lah, yang berkait dengan isu semasa. Jadi yang mungkin untuk minggu ni kita lebih tengok kepada sebab kebanyakan pun dah tengok survey, dah ikut yang perbincangan lepas, dah tengok ayat-ayat Quran berkait dengan memberi walak kepada bukan Islam, melantik orang apa nama, memberi walak kepercayaan kepada orang bukan Islam apa semua tu, itu semua benda yang jelas lah bagi saya daripada ayat Quran tu, daripada ayat Quran yang banyak yang kita share minggu lepas tu. Okey, sampai sini ada persoalan, kita break sikit. Okey, boleh sambung Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sambung balik. Okay. Ada satu soalan ni daripada Aiman Muslim ni. Sebut bagaimana kita sewajarnya menentukan seseorang itu kafir atau tak, sama ada definisi tutup atau tolak. Definisi dia tertutup daripada kafir ataupun definisi ingkar tadi kan. Balik kepada soalan ni, kita balik kepada soalan ni. Patutnya dah tak nak pergi dah bincang benda ni, tapi tak apa, kita discuss,
kenapa kita nak tentukan definisi dia tutup, dia engkar ke, dia tertutup ataupun dia engkar. Rasanya sebab soalan dia kat sini, dia masih kafir, dia masih belum Islam, dia masih tak terima Islam. Jadi dia tak terima Islam ikut dia sebab dia tertutup ke, ataupun dia tak terima Islam sebab dia memang tolak ke. Yang tu sekarang tak, bagi kita tak ada isu kan. Sebab kita tanggungjawab kita ialah menyampaikan Islam tu. Kalaulah dia kafir sebab dia tolak ataupun dia kafir sebab dia tak tahu, kita kena beritahu lah. Kalau dia kafir sebab tolak, kita kena tengok lah kan kenapa dia tolak kan. Okey, dan kalau kita tahu pun, kalau kita boleh kata yang ni kafir sebab engkar ke, dia kafir sebab dia tertutup ke, dia tak mengubah cara kita interaksi dengan dia kan. Dia tak mengubah, maksudnya dari sudut hukum dia masih kafir lah kan. Dia masih kafir dan dia masih belum Islam, dan dia dapat hak sebagaimana yang setakat yang dia boleh dapat je lah. Dan di sini kita nak untuk bagi contoh betapa kita kata kita kadang-kadang kita terikut-ikut sangat dengan hak sama rata, semua orang kena dapat hak yang sama apa semua tu. Kita kena tengok betapa dalam hukum fiqh ni betapa berbezanya orang kafir dengan orang Islam ni. Tengok dari sudut aurat ni ya apa nama, kawan-kawan kena remind kawan-kawan perempuan kita. Dari sudut aurat orang perempuan Islam, perempuan muslimah dengan perempuan kafir macam mana? Yang ni penting. Dan dari sudut aurat perempuan pun, aurat wanita muslimah dengan wanita kafir, dia aurat dia sama dengan aurat dia dengan lelaki yang ajnabi, lelaki yang asing. Tu kena clear. Jadi bukanlah sama-sama perempuan, bukan Islam ke boleh buka tudung macam tu. Dia ni satu benda yang kena faham kan. Betapa kita bezakan Islam dengan bukan Islam ni, sampai isu aurat wanita pun kita bezakan. Fauzan baru bagi bukan ada khilaf. Betul lah ada khilaf kan. Tapi nak beritahu betapa telitinya ulama fiqh cerita pasal benda ni, sampai dalam isu tu pun dibezakan. Kita bukan, maksudnya bila kita bincang macam ni, bukan kita nak pergi dalam soalan fiqh tu, tapi nak bagi contoh bahawa dalam isu fiqh betapa kita bezakan antara Islam dengan bukan Islam ni, sampai dalam isu aurat pun dipersoalkan. Dalam isu aurat wanita pun dipersoalkan. So betul lah, dalam isu tu memang ada khilaf. Tapi nak kata betapa telitinya ulama isu hubungan Muslim dengan bukan Muslim ni, sampai dalam isu aurat sesama wanita pun benda tu dipersoalkan. Jadi cukup kat situ lah. Tu nak bagi contoh. Tu sekadar contoh. Bukan tu tajuk utama. Okey, seterusnya tadi Aiman ada sebut kita rasa perlunya kita tahu status kafir sebab menentukan kita perlu dia benda ni dia menentu, betul lah. Kalau Aiman nak kata macam tu pun tak apalah. Kita terima betul, kita kata perlu tentukan status kafir dia ni sebab menentukan cara interaksi dengan dia. Itu satu benda yang betul. Tapi akhirnya bila kita kata cara interaksi dengan dia tu betul lah, benda apa yang kita nak cakap dengan dia, apa yang nak explain kat dia, macam mana kita berurusan dengan dia, tapi cara interaksi berbeza tu sangat betul lah. Tapi kat sana dalam isu yang macam isu yang kita bincang minggu lepas, dalam isu bagi walak,
bagi kepimpinan, dalam isu bagi zakat ke, ini kafir masih kafir, walaupun dia kafir sebab tertutup ke, tertutup daripada kebenaran ke, walaupun dia kafir sebab dia engkar ke, kafir tetap kafir kan. Jadi kita tak boleh nak kata oh sebab dia ni dia tertutup je sebenarnya, so kita nak buka kita boleh. Maksudnya batasan tu masih ada lah kan. Batasan yang kita bincangkan minggu lepas tu dari sudut hak dan tanggungjawab tu, dari sudut hak dan tanggungjawab tu still sama. So apa nama, bila kita bezakan antara orang kafir ni, orang kafir ni kafir sebab dia engkar ataupun kafir sebab dia tertutup daripada kebenaran, maka apa, dia tak mengubah benda yang pasti kan. Antara benda yang pasti minggu lepas dalam isu memberi walak, dalam isu kepimpinan, dalam isu adakah kita bagi keutamaan kepada dia dengan orang Muslim yang lain kan. Adakah kita boleh kata oh ni orang kafir yang baik ni dah dekat dengan Islam kan, jauh lagi baik daripada orang Islam sendiri, maka kita bagi keutamaan kepada dia banding dengan orang Islam sendiri. Itu benda yang kita tak dapat terima kan. Benda yang kita tak dapat terima, kita mengutamakan orang bukan Islam, orang kafir, tak kira lah kafir macam mana pun banding dengan orang Islam sendiri. So sebab sempadan yang jelas kat situ, sempadan akidah tu, sempadan Islam ke bukan Islam. Okey, lepas tu bila antara yang kita bincangkan juga minggu lepas, bila kita bincang pasal da'i kan, bila kita bincang kita sebagai da'i Islam, kita sebagai apa nama, orang yang bawa dakwah Islam, kadang-kadang kita macam kita buat contoh minggu lepas kan, kadang kita terlebih fokus kepada benda yang positif je kan, basyiru je, bagi berita gembira je, apa semua kan. Tapi kita terlupa sebenarnya kalau ikut kaedah dalam ayat Quran sendiri, basyiru dengan basyiru dengan naziru kan, ataupun bagi berita gembira dengan bagi amaran ni sama berat kan. Kalau kita tengok ayat Quran cerita pasal hari kiamat, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka kan, cerita pasal cantiknya syurga, cerita pasal azabnya neraka, cerita pasal bagi berita gembira, cerita pasal bagi amaran kan. Maksudnya benda tu kalaulah kita sampai apa nama, kita nak jaga sangat hati orang kafir ni sampai kita tak boleh nak sebut tentang azab neraka, sampai kita tak boleh nak cerita pasal hari kiamat, sampai kita tak cerita bahawa dalam kita cerita Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita kena cerita juga Allah tu Maha ngeri azab seksa dia kan. Kalau Allah juga apa nama, ikut asal sunnah kan, Allah juga apa nama, nama-nama yang maksudnya kita kena seimbangkan tu kan. Dalam keadaan kita nak jaga hati mad'u kita ni, sampai kita tak cerita benda-benda, kadang kita cerita benda yang baik sangat pun dia sampai tak apalah kan, Allah kan Maha Pengampun kan, takkanlah Allah tak ampunkan dia. Jadi macam dia seolah-olah jadi macam isu Kristian sekarang lah. Maksudnya apa nama, love kan, akhirnya apa nama, dia guna istilah love tu sampai segala benda pun dihalalkan dengan istilah tu kan. Okey, seterusnya kita kat mana tadi? Mad'u atau musuh, harmoni atau konflik, tegas atau hikmah. Kita dah jawab isu keterlibatan politik tu daripada banyak ayat minggu lepas. Maksudnya dari sudut kita tak bagi walak, kita tak bagi kepercayaan, dan kita tak bagi kepimpinan kepada bukan Islam atas sebab-sebab kufur dia juga. Lepas tu adakah kita bagi kepercayaan penuh kan? Maksudnya kat sini juga berkait dengan contoh yang kita bawa dari sudut apa nama, dari sudut hukum aurat tadi tu.
Maksudnya berjaga-jaganya ulama sampai antara wanita pun di apa nama macam tu ada pendapat yang kata macam tu hukum dia kan. Betapa kita nak, kita tak boleh nak kata oh ni kawan baik, so tak kira lah kafir tak kafir pun, apa nama muslim ke tak muslim pun sama je, kita tak boleh nak samakan macam tu kan. Lepas tu isu yang penting yang kita yang kena tengok juga, undang-undang Islam adakah cuma untuk muslim? Sebab ni benda ni persoalan ni keluar sebab kalau kita tengok konteks pelaksanaan undang-undang syariah dekat negara kita, dekat Malaysia, undang-undang syariah kita soal apply untuk orang Islam saja kan. Kalau dalam isu macam ada banyak kes khalwat antara Islam dengan non-Muslim. Lepas tu orang Islam kena hukum dari sudut di mahkamah syariah, orang Muslim tu, orang non-Muslim tu bebas. Adakah macam tu pelaksanaan undang-undang Islam kan? Dan benda ni juga salah faham yang utama kan. Kalau kita kata dan ni juga berkait dengan tafsiran ad-din tu sendiri kan. Bila sebut la ikraha fid din, adakah din tu apa nama agama yang bila din dan ni perbincangan panjang lebar lah bila kita tengok istilah ad-din tu sendiri. Ad-din tu boleh bagi maksud agama, ad-din tu boleh bagi maksud cara hidup, ad-din tu boleh bagi maksud undang-undang, ad-din tu boleh bagi maksud yang ni kalau nak panjang perbincangan dia, baca buku 4 istilah Al-Mu'alla Maududi. Boleh faham macam mana tafsiran perkataan ad-din yang berbagai tu, yang akhirnya perkataan ad-din yang diguna dalam Al-Quran tu kena tengok konteks mana maksud dia kan. Jadi betul isu dalam isu memaksa, dia tak ada istilah paksakan orang masuk Islam. So la ikrah fid din tu berkait dengan agama dia kan. Kita tak boleh paksa dia menganut Islam dengan apa cara pun. Maksudnya tak ada paksaan dalam isu dia nak pilih agama kan. Tapi dalam isu undang-undang, apabila kita sebut undang-undang, kalau katalah satu negara Islam dia implement undang-undang Islam, maka undang-undang tu jadi undang-undang negara dia kan. Dan siapa-siapa yang masuk, yang nak duduk dalam negara tu, yang bernaung di bawah kerajaan tu, dia kena akur, tunduk dan patuh dengan undang-undang tu lah. So isu undang-undang Islam ni adakah kena kepada Muslim saja tu sebenarnya bukan macam tu. Undang-undang Islam tu apabila dia jadi undang-undang negara, maka seluruh rakyat negara tu kena tunduk dan patuh kepada undang-undang tu. Dan itulah juga yang antara yang kita sebut dalam perbincangan minggu lepas, hak dan tanggungjawab non-Muslim dalam negara Islam ni adalah satu kedudukan yang bersyarat. Yang mana syarat besar dia ialah selagi mana dia tunduk dan patuh kepada kerajaan Islam, tunduk dan patuh kepada kekuasaan Islam kan. Yang ayat yang kita bincang panjang minggu lepas, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Sehinggalah orang tu bagi jizyah, bayar jizyah dalam keadaan dia saghirun, dalam keadaan dia kerdil, dalam keadaan dia tunduk dan patuh, dalam keadaan dia akur dengan kekuasaan Islam. Itulah syarat dia nak duduk bawah, dia nak dapat hak dan hak dia dalam negara Islam. So isu undang-undang Islam cuma untuk Muslim ni isu yang tak boleh diguna pakai kan. Contoh nak beritahu apa yang dah berlaku kat Malaysia. Contoh bila Majlis Pembedaran Kota Baru kan buat undang-undang salon kena unisex kan. Salon kena tukang gunting rambut lelaki gunting rambut orang lelaki je. Kalau tukang gunting rambut perempuan gunting rambut orang perempuan je. Dan dipisahkan pula maksudnya ada tabir ke apa semua tak kisahlah. Maksudnya ada undang-undang yang limit percampuran lelaki perempuan dalam situasi macam tu kan. Dan sepatutnya kalau kita ambil pendekatan macam ni dan sepatutnya kalau kita ambil pendekatan undang-undang Islam tu apply untuk semua, sebenarnya tak ada isu yang jadi kecoh ada salon tak setuju, lepas tu dia satu masa dia macam kecoh dalam The Star kan. Kenapa undang-undang yang macam ni diimplement dekat dia, seolah-olah macam tu.
Jadi isu ni, persoalan ni patutnya tak timbul kalau kita uh, kalau kita uh, kalau kita clear lah kedudukan undang-undang Islam ni kat mana. Okey, ni beberapa persoalan yang kita tak sempat nak bincang panjang daripada slot pertama kita tu. Jadi lepas tu sekadar recap yang kita bincangkan minggu lepas, sebab tengok ada soalan tu macam seolah-olah berulang-ulang daripada minggu lepas. Ni antara benda yang kita bincang minggu lepas, asal hubungan kita dengan dakwah, hubungan harmoni dan hormati dari sudut muamalat hak orang kafir sama dengan hak orang Islam. Lepas tu hak untuk dapat perzalaan bila dizalimi. Lepas tu lagi hak di sini. Yang kita bincang. Lepas tu kita tengok beberapa ayat, contoh-contoh ayat daripada Quran. Lepas tu kita banyak minggu lepas kita bincang contoh-contoh ayat Quran. Lepas tu kat mana yang kita dilarang buat baik dengan orang bukan Islam, kat mana yang kita tak dilarang. Lepas tu pelbagai pendekatan ayat Quran yang macam minggu lepas juga. Yang tegahan dan larangan ni, yang ni penting. Yang ni yang kita bincang panjang minggu lepas sebab kita nak pergi satu-satu ayat ni. Itu pun kita tak habis bincangkan juga. Antara poin ni kat sini, Al-Quran melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Al-Quran melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin walaupun orang kafir itu kaum kerabat dia sendiri. Pemimpin ataupun dia sendiri walak lah, orang yang kita bagi kepercayaan lah. Al-Quran melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia, teman. Lepas tu Al-Quran melarang saling tolong-menolong dengan orang kafir yang akan merugikan orang Islam. So dalam isu yang ni dalam tak ada khilaf. Maksudnya kita tak boleh nak minta bantuan orang kafir untuk menjatuhkan orang Islam sendiri. Dan kalau kita tengok sirah macam mana, sejarah macam mana jatuhnya kerajaan Islam di Andalus ialah sebab macam ni kan. Sebab ada kerajaan Islam yang ambil bantuan orang kafir untuk jatuhkan sesama kerajaan Islam masa tu kan. Yang akhirnya berkubur kan. Tak ada langsung kesan Islam di bumi Andalus kan. Lepas tu Al-Quran melarang mentaati orang kafir untuk menguasai Muslim. Lepas tu Al-Quran melarang beri peluang kepada orang kafir sehingga menguasai Muslim. Al-Quran menghukum munafik pada orang yang menjadikan orang kafir pemimpin. Ni contoh-contoh ni kalau tak clear, pergi tengok satu-satu ayat tu kan. Ayat rujukan ada kat situ. Al-Quran menghukum zalim orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, menghukum fasik, menghukum sesat, lepas tu mengancam azab bagi orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan teman setia. Al-Quran mengajarkan doa agar tidak menjadi sasaran fitnah orang kafir. Lepas tu yang kita ulang tadi, penerimaan dalam masyarakat Islam adalah penerimaan bersyarat. Selagi tunduk dan patuh pada Islam. Kalau dia tunduk dan patuh, terpeliharalah nyawa, harta dan maruah dan tiada paksaan dan penindasan supaya menukar agama. Tak ada isu tindas supaya tukar agama. Yang ni juga rahmatan yang alamin juga kita bincang panjang minggu lepas. Itulah saja. So ada rasa kita stopkan awal sebab kita slot ni macam slot sebab hari tu rasa perbincangan kita tak habis, so kita cadangkan untuk buat slot kedua ni. So slot kedua ni kita tak nak patutnya kita tak ulang perbincangan yang lepas dan kita bincang benda yang kita tak sempat bincang lagi lah. So Ana serahkan balik kepada pengerusi majlis untuk kita tengok soal jawab apa semua. Okay, terima kasih. Okay, baik. Jadi insyaAllah kita akan mulakan Q&A kita. Jadi saya akan bacakan soalan dan akan diajukan kepada speaker. Kalau ada orang nak guna mikrofon pun rasa boleh bagi je. Kalau ada soalan yang kompleks yang tak boleh nak type dan nak guna mic, boleh minta kebenaran lah. Saya akan bagi permission. Jadi rasanya kita address dulu soalan pertama daripada saudara Fauzan Afendi.
Rasulullah dan para sahabat buat baik kepada orang bukan Islam. Oh tidak, soalan ya dah. Rasulullah dan para sahabat buat baik kepada orang bukan Islam dan Islam juga. Kalau kita terlampau menjalani hidup secara religious polarization, adakah itu membantu pada penyebaran Islam secara amnya? Baik, akhirnya je, saya serahkan. Okey, dalam banyak poin kita menganjurkan memang kita apa nama kita bincang hari ni bukan kita kata kita nak bermusuh dan bukan kita kata kita nak apa nama supaya tak ada pencampuran antara muslim dengan non muslim, tapi kita nak letak supaya akhirnya pencampuran muslim dengan non muslim tu akhirnya bawa orang lebih dekat kepada Islam. Akhirnya kita nak supaya lebih ramai orang boleh faham Islam terutama dalam keadaan masyarakat majmuk macam negara kita lah kan. Sepatutnya lebih senang lagi orang nak faham Islam dalam situasi macam tu. Bila kita kata bila kita sebut ni semua bukan kita nak suruh orang, sebenarnya bagi saya tak ada isu religious polarization ni. Religious polarization ni seolah kita polarize lah, maksudnya kita orang Muslim setempat kat kutub utara, orang Islam, orang non Muslim kat kutub selatan tak bercampur lah. Bukan benda tu yang kita tekankan. Tapi kita tekankan sempadan apa yang boleh, apa yang tak boleh kan. Dalam urusan yang boleh tu buatlah sebaik yang mungkin kan. Dalam urusan muamalat yang kita disuruh amanah, disuruh berakhlak apa semua tu buatlah, tunjukkanlah contoh mana memang ditegah. Memang ada tegahan ayat Quran, memang ada ayat yang direct cerita pasal tu, maka kita kena waspada lah kan. Janganlah sampai kita buat baik tu sampai segala benda boleh, ataupun janganlah kita buat baik tu sampai kita dah lupa nak cerita pasal azab, ataupun cerita pasal akhirnya kita kena clear kan. Dalam keadaan kita cerita rahmat. Okey. Adakah ya? Ada masalah lagi ke? Sekarang dah okey dah. Dah okey dah. So terputus-putus tadi Tak dengar langsung. Tak dengar langsung. Oh. Patut lah nampak video pun refreshing tadi. So yang last kali dengar kat mana? 2-3 ayat lepas. 2-3 ayat lepas. Nak ulang macam mana? Yang kutub utara, kutub selatan tu dah dengar? Dah. Okay. So tak ada banyak tertinggal lah. Okay, yang penting kat sini, maksudnya kita hubungan kita dengan orang bukan Islam, kita kena tunjuk contoh akhlak terbaik, kita kena tunjuk contoh apa nama muamalat yang terbaik. Tapi dalam masa sama jangan sampai kita mengingkari larangan yang sedia ada dalam Quran lah. Maksudnya antara larangan yang bincang tu larangan bagi kepercayaan penuh, larangan bagi walak, larangan bagi kepimpinan. Jadi benda-benda tu benda yang kena kepo lah. Okey. Dan yang penting juga akhirnya kita nak letak hubungan kita dengan non muslim ni ialah hubungan dakwah lah kan. Dakwah dalam dakwah Islam yang semua. Bukan dakwah cerita pasal benda baik, benda apa nama yang mirakan saja. Tapi kita dalam masa yang sama tinggikan sebahagian daripada ayat Quran yang cerita pasal azab Allah yang menunggu mereka kalau mereka tak berubah kan. Ya, benda tu pun kita kena lah dengan cara yang terbaik kan. Okey. Lepas tu rasa cukup kot yang soalan tu. Berusi? Okay. Alright, jadi kita terus pada soalan yang seterusnya. Kalau kita tidak letak kepercayaan kepada orang kafir, hanya kerana dia kufur, terutama dari sudut politik, mengapa Rasulullah SAW arahkan orang Islam berhijrah ke Habsyah yang ketika itu diperintah oleh Najasyi yang merupakan seorang Nasrani?
baik di persidangan. Okey. Ni menarik. Ni menarik sebab akhirnya kita kena faham hijrah sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah berhijrah ke Habsyah adalah hijrah untuk minta perlindungan. Maksudnya tengah ditindas oleh orang kafir, orang kafir musyrik di Mekah, dia minta pertolongan daripada orang kafir Nasrani, orang kafir di Habsyah kan. Jadi dia bukan isu apa nama bukan isu kita bagi kekuasaan politik kepada dia, tapi kita minta perlindungan dia untuk lindungi kita daripada jahatan orang kafir lain. Jadi itu bagi saya tu isu yang clear. Maksudnya kita lari daripada seorang kafir minta perlindungan orang kafir yang lain tu tak ada masalah. Bukan kita nak bergaduh sesama Islam tapi kita minta orang kafir ni tolong kita. Tu satu masalah lain kan. Jadi dan cerita orang bila hijrah ke Habsyah pun kita bukan hijrah dalam keadaan kalau tengok detail macam mana Ja'far bin Talib yang jadi ketua rombongan yang hijrah ke Habsyah. Macam mana akhirnya hubungan yang berlaku ialah hubungan dakwah kan. Akhirnya hubungan tu dia dalam keadaan dia berlindung dengan orang kafir pun dia sempat menyampaikan dakwah kepada Najasyi yang akhirnya ada setengah riwayat kata Najasyi ni akhirnya Islam. Ada setengah pendapat lah, setengah pendapat yang kata macam tu. So maksudnya hijrah dalam keadaan minta pertolongan, hijrah minta perlindungan dan dan hijrah tu atas dasar dakwah tu yang penting. Dan kita tengah berlindung, boleh bayangkan kita berlindung dengan dia, tapi kita juga sampaikan dakwah kepada dia. Jadi itu satu benda yang kita kena tengok detail lah. Dan yang nak point out juga kat sini berkait dengan hijrah sahabat ke Habsyah ni, kalau kita tengok macam mana Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islam, dalam menegakkan Islam, Rasulullah guna kaedah-kaedah yang diguna pakai di zaman jahiliah. Maksudnya antara contoh dia berkait dengan isu ni juga. Antara contoh bila Rasulullah keluar daripada dihalau dari Taif, dizalimi di Taif, Rasulullah masuk ke kebun seorang Yahudi juga kan. Ke kebun seorang musyrik juga, orang kafir juga. Dan kat situ Rasulullah guna lupa apa istilah dia. Maksudnya kat dalam budaya, dalam adat orang Arab jahiliah masa tu, bila orang masuk ke kawasan dia, masuk ke dalam kebun, isu tu kebun lah, masuk dalam teritori dia, minta perlindungan daripada dia kena bagi perlindungan. Jadi Rasulullah berlindung daripada orang Taif dengan gunakan adat yang memang diguna pakai dalam masyarakat Arab jahiliah. Yang mana adat tu tak bersalahan dengan adat tu tak bersalahan dengan Islam, maka benda tu boleh diguna pakai kan. Jadi samalah juga kat sini, kita boleh keluar daripada negara mana-mana yang kita dizalimi, kita boleh minta perlindungan negara mana-mana walaupun negara tu bukan negara Islam kan. Itu yang kita tengok dalam isu Najasyi kan. Dalam isu hijrah ke Habsyah. Dan macam itulah juga benda yang kita kena ambil dari sudut macam mana kita tegakkan Islam dalam hari ni, dalam urusan hari ini. Maksudnya apa jua kaedah yang ada dalam dunia hari ni, kaedah dalam isu relation ke, nak political Islam ke, nak jadi pelarian ke apa semua, maksudnya benda tu boleh diguna pakai untuk menyelamatkan dakwah kita kan. Kalau kita tengok macam mana Ikhwan Muslimin bila dizalimi di Mesir, ramai yang berhijrah keluar negara kan, yang akhirnya hijrah keluar negara ni lah yang mengembangkan dakwah Ikhwan tu dekat seluruh dunia kan. Orang Islam bahkan orang Mesir pun asalnya dapat dakwah daripada dakwah Ikhwan ni bukan di Mesir sendiri kan.
Tapi dapat dakwah ikhwan ni di Iraq, di UK, di Yaman, di tempat-tempat yang bukan tanah asal dakwah ikhwan itu sendiri. Maksudnya uh, berlaku sebaran apa nama melatanya umat Islam dekat seluruh dunia hari ini sebenarnya adalah satu cara dakwah juga. So cukup kot. Ana rasa benda ni tak perlu dikonfuskan dengan situasi negara kita yang mana kita tengok setengah kumpulan minta bantuan orang kafir untuk jatuhkan sama Islam kan. So sesuatu benda yang kita tak boleh terima berdasarkan ayat-ayat Quran tadi. Baik, jadi sebelum kita teruskan, tadi ada saudari Bidat ada soalan. Ada nak tanya soalan ke? Okey, ada satu lagi soalan ni yang contoh bagaimana nak terangkan benda Muslim tentang azab Allah yang Allah janjikan jika mereka tidak menerima Islam. Ni anda rasa boleh jawab berdasarkan pengalaman peribadi lah, peribadi interaksi dengan kawan non Muslim kan, yang bagi cerita sikit lepas. Akhirnya yang ni anda rasa cara terbaik ialah ini ayat Quran itu sendiri kan. Akhirnya menggunakan ayat Quran itu sendiri. Bila ayat Quran cerita pasal orang kafir, macam mana ayat Quran cerita apa berkenaan dengan orang kafir kan. Contoh ayat katalah surah bagilah contoh surah An-Naba ke An-Nazi'at ke, dia cerita pasal orang kafir. Allah cerita apa kan? Allah cerita macam mana orang kafir ni kat hari kiamat nanti kuntu turaba kan, alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah je, tak dibangkitkan balik kan. Jadi kita nak kena cerita, akhirnya kita ni, manusia ni akan dihidupkan balik kan. Dan anda ingat antara conversation anda dengan kawan anda yang masa dia berislam tu pun kita bincang panjang kan. Kita kata okey, kita dah cerita pasal Islam apa semua ni, kita direct. Kalau lah apa yang aku cerita ni betul dan kita hidup sebagai seorang Islam ni betul, lepas tu kita mati, kalau lah tak ada kebangkitan balik pun kita rugi ke tak? Kan? Lepas tu tanya dia balik. Kalau lah apa yang yang dia faham tu salah, maksudnya dia faham apa-apalah, tak dibangkitkan ke, bangkit jadi binatang ke apa, ataupun resurrection jadi manusia balik ke apa semua. Kalau lah benda yang dia percaya tu salah, lepas tu akhirnya dia dibangkitkan, dia dipersoalkan dengan amalan dia tu, macam mana dia nak jawab masa tu. Jadi akhirnya perbincangan kita sampai ke tahap tu, sampai dia kata kalau kau betul, kalau kau salah kau tak rugi. Kalau kau betul, aku rugi besar kan. So akhirnya sampai kesimpulan macam tu kan. Dan anda rasa pendekatan yang untuk jawab soalan Nurul Razali ni, pendekatan terbaik ialah ayat Quran. Pendekatan terbaik ialah ayat Quran. Macam mana ayat Quran cerita pasal azab, mana ayat Quran cerita pasal balasan orang kafir, macam mana ayat Quran cerita pasal teruknya neraka, macam mana ayat Quran cerita pasal tapi sebelum kita cerita pasal tu, kita kena perkenalkan Quran tu dulu kan. Macam mana nak perkenalkan Quran? Kita start dengan Quran dengan biasa senang buku Quran dengan sains kan. Macam mana nak relate, macam mana Quran yang 1400 tahun lalu boleh explain scientific punya finding yang baru jumpa 2-3 tahun lepas kan. Jadi benda tu trigger dia bagus lah kan. Tapi akhirnya kita kena kalau kita asyik duk cerita rahmat, cerita Allah pengampun, Allah penyayang, jadi kadang kita jadi bagi false hope kan. Kita tak bagi dakwah yang benar lah. Seolah-olah dia boleh dapat rahmat dalam keadaan dia tak Islam kan. Itu satu benda yang salah lah. Okey, boleh huraikan ayat-ayat Quran. Yang ni Ihsan
Muhammad Ihsan cadang boleh huraikan ayat Al-Quran yang bila kita betul ni sebenarnya benda yang kita nak buat lah kan, benda yang kita nak buat, dan alangkah baiknya kalau benda ni boleh dibuat dalam konteks yang berkala kan. Bila nak cerita ayat Quran, nak cerita asbabun nuzul, nak faham disiplin interaksi dengan ayat Quran, ni benda yang bukan boleh cerita dalam webinar macam ni lah kan. Dan kita harapkan kalau kita boleh continue duduk majlis bina minsaah kan, duduk bersama kami dan beriman sejenak kan, dan kita explore ni semua melalui halaqah kita melalui yang ni lah yang kita nak sebenarnya kan. Bila kita cerita apa-apa tajuk pun dalam slot online umum macam ni, sebenarnya kita nak trigger bahawa kat sana perlu lagi majlis macam ni tak cukup lah kan. Perlu kita belajar dengan berdisiplin kan. Perlu belajar dengan disiplin dia yang akhirnya bawa kepada kefahaman kita yang jelas kan. Bukan senang nak cerita tafsir satu-satu ayat, tengok asbabun nuzul, tengok dia punya tengok konteks dia, tengok macam mana sahabat berinteraksi dengan ayat ni, tengok apa hadis yang Rasulullah cerita untuk explain ayat-ayat tu. Jadi itu satu memang kita nak buat, dan memang kita itu yang kita sentiasa buat dalam halaqah-halaqah kita lah. Dan kalau ihsan cadang macam ni, baguslah kalau boleh dapat bersama-sama kita dalam halaqah-halaqah kita untuk kita bincang dengan detail lah. Ada lagi soalan-soalan yang belum dijawab, Tuan Pengerusi? Setakat ni tadi, jadi saya buka lah soalan. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tulis pada chat Dan kalau perlukan penggunaan mic boleh beritahu Okey, Ana rasa kalau macam mana Tuan Pengerusi, boleh nak sambung lagi ke, ataupun kalau dah tak ada persoalan, kita rasa kita boleh tangguhkan kat sini kot. Ni saudara Imran ni ada soalan nampak. Wah, nampak tengah typing. Oh, umat pertengahan tu macam mana? Umat pertengahan ni kena okey, ni dibincangkan panjang oleh Abu Ala Maududi dalam Syahadatul Haq, dalam risalah Syahadatul Haq, risalah yang ditulis. Risalah tu pendek je kan, yang penting dia mengulas ayat surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibayhi. Ni ayat daripada surah Al-Baqarah. Anda tak ingat ayat berapa, tapi dia duduk di muka surat pertama juzuk kedua. Lepas saya qulu sufaha'u minan nas tu, ayat kedua, ketiga lepas tu ayat ni, wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Jadi kalau nak cari dekat page pertama juzuk kedua. Ayat ni cerita pasal umat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Istilah ummatan wasatan tu, umat pertengahan tu. Umat pertengahan ni pelbagai tafsiran ulama. Ada ulama tafsirkan umat ni moderate, maksudnya dia tak ekstrim kepada satu belah. Dia Islam tu agama yang moderate, agama pertengahan. Dan ada juga yang cerita umat pertengahan ni umat yang penyambung antara Rasul sehingga ke umat akhir zaman, sehingga ke hari kiamat. Dan ada juga yang cerita pasal
uh, pertengahan dari sudut masa dan pertengahan dari sudut wahyu itulah, menyampaikan wahyu kepada umat seterusnya. Lepas tu Maududi tekankan umat pertengahan ni, dia sebut syuhada 'alan nas, menjadi saksi ke atas manusia kan. Sebagaimana wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida, sebagaimana rasul menjadi saksi ke atas kamu. Kalau kita tengok antara apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang cerita panjang masa khutbatul wida kan, masa khutbah terakhir pada musim haji terakhir, masa musim haji terakhir yang Rasulullah buat sebelum baginda wafat tu. Rasulullah sampaikan khutbah dia tu, sampaikan pesanan-pesanan dia tu, akhirnya Rasulullah kata ya Allah saksikanlah kan, ya Allah saksikanlah, aku dah sampai, seolah-olah dia sebut, aku dah saksikanlah, aku dah sampaikan semua ni kan. Maksudnya tak ada benda lagi yang dia tak sampaikan kepada umat ni. Maksudnya dia jadi saksi, dia menjadi saksi di hadapan Allah SWT bahawa dia dah sampaikan wahyu ni kepada umat kan. Jadi tak ada lagi umat masa tu yang boleh kata oh wahyu tak sampai pada ni. Sebab Rasulullah dah sampaikan dengan segala cara yang dia boleh buat kan. Rasulullah dah berdakwah, Rasulullah dah bercakap, Rasulullah dah implement dalam sistem negara, Rasulullah dah tunjukkan macam mana dari sudut akhlak dia, macam mana dari sudut muamalat dia, dari sudut pemerintahan dia, dari sudut dia tu sendiri sebagai individu. Maksudnya semua ajaran Islam ni Rasulullah dah tunjuk, sampailah tak ada orang yang boleh kata oh aku tak tahu lagi kan, ataupun Islam tu tak sampai lagi pada aku kan. Seolah-olah macam tu kan. Dan Abu Ala Maududi sebut, inilah juga tanggungjawab kita sebagai umat pertengahan, menjadi saksi kepada seluruh umat manusia bahawa kita dah sampaikan kan. Jadi untuk laksanakan penyaksian tu, maka kita kena buat betul-betul lah kan. Kalaulah dalam keadaan hari ni, berapa ramai lagi orang yang tak faham Islam, berapa ramai lagi orang Islam sendiri tak faham Islam, berapa ramai orang kafir yang tak pernah dengar bahasa Islam, ataupun dia dengar yang salah bahasa Islam, dan dia tak pernah tengok macam mana Islam tu kalau diimplement dalam sistem sebuah negara yang betul jadi macam mana. Dia tak pernah tengok sistem ekonomi Islam dalam keadaan yang sepenuhnya. Dia tak pernah tengok. Jadi banyak sebab yang orang boleh kata, oh Islam ni tak sampai lagi pada aku. Sebab dengan banyak-banyak sebab ni kan. Maka dalam keadaan macam tu, tugas kita sebagai umat pertengahan ni, tak selesai kan. Maksudnya kita tak boleh nak kata, oh aku dah bersaksi berdepan Allah, aku dah laksanakan semua, kalau kamu tak nak ikut juga, maka Allah azab lah. Kita tak boleh nak kata macam tu, sebab kita pelaksanaan pun tak betul-betul lagi kan. Ni cerita panjang Risalah Syahadatul Haq. Kalau nak, rasa boleh search ada PDF version of Syahadatul Haq ni. Boleh search dan Google boleh jumpa ni. Syahadatul Haq Abul A'la Maududi. Lepas tu bila sebut pasal moderate ni, Imran ni panjang soalan dia. Adakah apa beza moderate Muslim dengan Masyutiyah? Adakah ikhwan contohnya yang ekstremis? Macam mana nak jawab? Okay. Nak jawab ni kena minum dulu. Okey. Islam adalah agama yang pertengahan ataupun agama yang moderate, agama yang tak ekstrim kan. Islam tu sendiri agama yang macam tu kan. Tapi kalaulah mana-mana orang ambil sebahagian pada Islam, tu sebenarnya ekstrim. Ekstrim ialah bila kita rungkaikan Islam tu, dia ambil sebahagian yang dia suka je. Tu adalah ekstrim. Kalau kita berpegang dengan Islam ni, dengan Islam yang syumul tu, itulah pertengahan yang dimaksudkan. Jadi tak ada
kalau kita nak tengok siapa yang ekstrim, siapa yang tak ekstrim, kita tengok siapa yang beramal dengan Islam tu sepenuhnya. Siapa yang faham Islam tu dalam bentuknya yang syumul dan bentuknya yang asal. Kalaulah orang tu kata dia kita ambil Islam ni bab tamadun je. Bab hadari kan. Bab tamadun ni hadari kan. Ataupun kita ambil Islam ni bab apa nama bab spiritual saja. Ataupun kita ambil Islam ni bab ibadah saja. Bab hubungan dengan Allah saja, hubungan hati dengan Allah. Seolah-olah hati je berhubung dengan Allah, apa nama? Badan yang fizikal ni tak ada hubungan dengan Allah. Seolah-olah hati je berhubung dengan Allah, tapi jari-jari dia kat keyboard tu tak berhubung dengan Allah. Jadi itu apa nama satu bentuk ekstremism kan. Jadi kalau kita faham ekstremis sama ada dia ambil Islam tu dan pergi lebih lagi ataupun dia ambil Islam yang pergi kurang daripada itu kan. Dua-dua tu adalah ekstrim yang kita faham. Ekstrim tu bila dia kata Allah suruh yang wajib solatnya 5 waktu sehari. Kalau kita nak wajibkan 3 waktu tambahan, tu ekstrim. Jadi kalau kita kurangkan jadi kita buat 3 je pun, tu pun ekstrim juga. So ekstrim moderate tu ialah bila kita berpegang dengan Islam sepenuhnya. Bukan halal pun buat, haram pun buat, tu bukan moderate tu. Itulah ekstrim ni. Ya, Anda rasa macam mana Tuan Burusi kalau tak ada dia boleh habiskan awal lah. Tak payahlah sampai 2 jam kan. Soalan daripada Aaron Jagger. Aaron Jagger ada, Aaron Jagger bagaimana nak sampaikan atau fahamkan maksudnya Islam yang sebenar dia dengan dakwah. Tapi dakwah dari sudut bagaimana? Okey. Dakwah dari sudut bagaimana? Kalau kita tengok cara macam mana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Rasulullah dakwah kepada masyarakat Mekah sebelum pada Islam datang, dan macam mana Rasulullah teruskan dakwah dia di Madinah dalam keadaan Islam memegang tampuk pemerintahan, dalam keadaan Islam berkembang dalam sistem ekonomi dia, ada tentera dia, ada negara dia, ada undang-undang dia. So kat situ kita tengok betapa senangnya orang nak faham Islam, betapa senangnya orang nak masuk Islam dalam keadaan kalaulah Islam tu dah tertonjol sebagai satu sistem yang dapat dilaksanakan. Selagi mana Islam tu duduk dalam apa nama kata-kata ataupun sekali-galanya Islam tu duduk sebagai teori je, tak semua orang dapat, tak ramai yang dapat menerima Islam dalam keadaan macam tu kan. Jadi cabaran sebenar dakwah Islam ialah cabaran untuk kita untuk tegakkan Islam dalam hidup kita dan tegakkan Islam dalam dunia kita lah. Dakwah yang kalau kita tengok macam mana Rasulullah berdakwah dengan bersungguh-sungguh di Mekah selama 13 tahun di Mekah dengan dah habis cara lah dia berdakwah. Dah tak ada rumah yang di Mekah tu yang Rasulullah tak ketuk. Tak ada rumah yang tak ada orang di Mekah tu yang tak tahu pasal dakwah Rasulullah. Tapi yang Islam bersama-sama Rasulullah ialah lebih kurang 300 orang saja kan. Jadi kalau kita tengok betapa sesungguhnya dakwah Rasulullah, tapi macam tu kesan, macam tu saja orang yang boleh terima Islam dalam keadaan macam tu kan. Sedangkan Rasulullah berdakwah di Madinah selama 10 tahun sampai wafatnya baginda dalam keadaan sistem Madinah, sistem Islam terlaksana tu. Diriwayatkan masa haji terakhir tu, sahabat yang ada pada haji terakhir tu selama 124,000 orang. Macam mana kita tengok kalau buat graf tu 300 dalam masa 13 tahun, tapi ada 124,000 orang sahabat dalam masa 10 tahun seterusnya kan. Dan jumlah tu dia terus berkembang sampailah hari ni ada berapa bilion orang Islam. Islam tu lagi senang nak disampaikan bila dia dah ditunjukkan sebagai satu sistem hidup yang lengkap. Bukan teori-teori yang kadang
kadang kadang yang sedihnya orang Islam sendiri pun tak boleh nak faham sepenuhnya kan. Itu yang kita sedih. Okey. Apakah metod yang semua percaya? Bagaimana pula dalam konteks di Malaysia, English language, whatever. Dan aku tak nak scroll. Bagaimana nak sampai ke Islam secara benar? Lepas tu, apakah metod yang semua percaya terbaik untuk sampaikan dan memahamkan non-Muslim terhadap. Okey, dalam dakwah bila soalan Aiman ni cerita pasal apa yang Isma faham. Apa pendekatan Isma, apa yang Isma percaya yang terbaik. Kalau kita tengok Isma dalam strukturnya sebagai sebuah NGO, fokus utama kita ialah memberi faham orang Islam tentang Islam dulu. Cabaran besar untuk kita dakwah kepada non-Muslim terutama dengan situasi di Malaysia ialah sebab orang Islam sendiri yang lemah. Orang Islam sendiri yang gagal tunjuk contoh yang baik, gagal tunjuk qudwah yang baik dan gagal tunjuk pelaksanaan Islam yang baik. Jadi kalau kita tengok kebanyakan aktiviti Islam menekankan tentang pembinaan jati diri Muslim tu sendiri. Jati diri Muslim tu macam mana dia patut faham Islam, macam mana dia patut bertindak sebagai seorang Islam. Penekanan dakwah Isma pada masa sekarang ialah kepada menghidupkan jiwa-jiwa, menghidupkan jati diri Islam dalam orang Islam dulu. Dan dalam masa yang sama kita tengok juga kita tengok juga apa benda yang mengancam kedudukan Islam di Malaysia lah khususnya kan. Apa maksudnya ancaman tu dalam bentuk ancaman untuk merungkaikan sistem masyarakat sedia ada yang akhirnya itulah sebabnya yang isu Komanggo tu kita tentang habis-habisan sebagai tengok tu adalah antara cubaan untuk merungkaikan sistem hidup orang Islam sedia ada kan, merungkaikan sistem nilai di kalangan orang Islam kan. Itu yang kita kita penekanan kita dalam masa kita tingkatkan jati diri orang Islam, kita juga tekankan tentang apa yang mengancam identiti ataupun jati diri umat Islam pada hari ini. Jadi kalau kita kalau nak kata banyak lagi yang patut Isma buat, memang betul lah, banyak lagi yang patut Isma buat, banyak lagi yang patutnya seluruh orang Islam buat, dan banyak lagi yang sepatutnya orang yang sedar bahawa dia adalah seorang Muslim yang ada tanggungjawab menyampaikan Islam tu, banyak lagi benda yang dia patut buat dan tak menantangan apa yang kita buat sekarang ni. Dan yang penting ialah kita fokus dalam apa yang kita buat lah. Fokus dalam pembinaan jati diri Islam, jati diri Muslim. Fokus dalam masa ni tu antara beberapa fokus utama kita kan. So untuk kalau nak tanya adakah tu saja yang Isma buat, bukan tu sajalah. Cuba tengoklah apa yang tengok website Isma ke, tengok website portal Isma web ke, tu antara apa yang kita buat lah kan. Dan selain daripada kita tanya apa yang Isma buat, mungkin kita perlu tanya kita juga apa yang kita buat. Sebab akhirnya setiap orang akan dipersoalkan tentang apa yang dia sendiri buat. Tak kira lah kita dalam NGO apa, akhirnya Allah sebut wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap kamu ni akhirnya datang pada hari kiamat farda. Bawa diri sendiri. Bawa apa yang kita sendiri usahakan, bawa apa yang kita sendiri sampaikan. Bawa apa yang kita sendiri buat lah kan. Bawa amal kita. Kita tak boleh nak kata NGO tu buat benda ni, NGO ni buat benda ni, tapi kita sendiri duduk dalam duduk je. So kita akan kena jawab apa yang kita buat. Okey. Ada lagi soalan-soalan seterusnya? Menarik soalan-soalan.
Bagaimana pula dalam konteks Malaysia? Ni berkait dengan apa ni? Aaron Jagger tanya macam mana dengan konteks Malaysia. Rasanya dah terjawab kot dengan soalan Aiman tu. Okey. Ni macam ada chat lain pula kat sini. Okey, akhirnya dah nak tutup ke Tuan Pengerusi? Tadi macam Aiman was typing. Aiman was typing. Dia dah cancel balik. Apa kalau nak email, kalau ada soalan seterusnya nak email boleh email. Nak typekan email anda kat sini. Okey, apa lagi ya? Yang nak sebut tadi. Biasa kita boleh simpulkan kot tajuk ni. Mungkin slot wacana seterusnya kita boleh pergi tajuk lain lah. Hari ni rasa puas hati sikit perbincangan sebab hari tu rasa macam tak cukup masa. Yang first siri pertama itu. Okey, Tuan Pengerusi. Testing. Okey, saya serahkan balik kepada Tuan Pengerusi. Akhirnya kita doa kepada Allah, Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, kita Allahumma hadina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, wahdi bina, dan berikanlah hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada, dan jadikanlah kami sebab untuk orang lain dapat hidayah. So itu adalah antara doa yang bagus. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Jadi anda rasa sampai situ saja. Pengerusi anda serahkan balik kepada Tuan Pengerusi lah. Baik, jazakallahu khair kepada Akhil Zul. Jadi kita dah lihat rasanya menarik perbincangan kita pada dua wacana yang kita dah buat. Siri yang pertama pada 1 Februari dan siri kedua pada hari ini, 22 Februari. Dan salah satu perkara yang paling penting sekali yang kita kena ambil ialah yang terakhir, apa yang kita nak buat kan. Apakah kita punya peranan dalam interaksi kita bersama Muslim dan non-Muslim. Seperti mana kita di overseas ni banyak interaksi dengan non-Muslim. Dan memang banyak tanggungjawab tu adalah besar. Tanggungjawab tu adalah besar untuk kita menyampaikan Islam. Dan mengikut beberapa interaksi yang saya pernah ada dengan non-Muslim di sini, memang banyak perkara yang mereka tak faham. Tapi akhirnya yang kita perlu jelaskan ialah apakah Islam yang syumul kan. Sebab banyak daripada mereka tidak faham Islam itu sampai ke mana kan. Adakah sekadar ibadah, adakah sekadar kepercayaan, ataupun adakah ada satu sistem hidup yang syumul, yang menyeluruhkan. Dan seperti mana Aisyah sebut tadi, Islam itu dia merupakan dia jadi satu masalah sekarang sebab tidak ada model kan. Tidak ada model yang kita boleh lihat, yang boleh lihat depan mata
tapi sekadar teori. Jadi itu satu perkara yang kita kena consider lah. Macam mana kita nak tunjukkan kepada orang lain apakah itu Islam kan. Bukan sekadar teori berbincang, berdialog, tapi kita nak tunjukkan apakah itu Islam dari sudut yang syumul. Jadi sebagai penutup, satu firman daripada Allah SWT surah Al-Baqarah yang menyebut waman Allah mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian yang telah diberikan Allah padanya. Dan bila kita sebut kesaksian ni, dia kembali kepada syaratul haq tadi lah kan. Kesaksian menyembunyikan kesaksian yang kita terima daripada Rasulullah SAW. Dan secara langsung ayat tu menyebut bagaimana zalimnya orang yang tidak menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam kan. Baik. Jadi setakat itu saja wacana kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada sedikit promotion lah. Pada minggu depan insyaAllah akan diadakan satu diskusi, satu lebih kurang wacana yang bukan online. Dan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang merapat dengan Malaysia. Topik mengenai Komanggo. Dan satu topik yang hangat baru-baru ni. Dan kita akan buat satu diskusi di Penn State yang mana kita akan membincangkan tentang Komanggo, apa isi kandungan dia, apakah efek, apa kesan kepada negara Malaysia, kepada perlembagaan dan sebagainya. Jadi kepada mahasiswa-mahasiswi yang berada di sekitar area Penn State, dengar amat-amat digalakkan lah. Dan seterusnya sedikit pengumuman juga. Sebentar. InsyaAllah pada spring break akan datang akan ada satu daurah yang dianjurkan oleh ISMA US Canada. Daurah STEP yang mana STEP ni dia ialah tentang step, maksud akronim STEP tu adalah Step Towards an Excellent Person. Yang mana kita akan cerita tentang antara benda yang kita akan sentuh adalah tentang syaratul haq lah. Dan kita akan sentuh juga tentang macam apakah metod yang ISMA bawa. Dan akhirnya konklusi ni kita akan lihatlah apakah tindakan dan apakah action plan kita. Sebab tu tema yang kita akan guna ialah selangkah ke alam tarbiyah. Baik, jadi digalakkanlah semua maklumat ada di Facebook kita, facebook.com/isma.uscanada. Jadi saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kepada semua yang menyertai. Terima kasih juga kepada speaker kita pada hari ini, Saudara Zaizul Azizi Zaman. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.